Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, Muklimah akan teruskan pembelajaran sains tahun 6. Jadi, pastikan antum telah bersedia dengan buku teks. Pada hari ini, Muklimah akan teruskan kepada tajuk mikroorganisma. Jadi, kita akan lihat tentang hidupan seni, proses hidup mikroorganisma dan juga pertumbuhan mikrob. Mikroorganisma. Apa dia mikroorganisma? Mikroorganisma ialah hidupan seni yang hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop dan didapati di udara, air, tanah dan badan manusia. Daripada manakah mikroorganisma ini, perkataan ini diambil? Okey. Perkataan mikroorganisma diambil daripada perkataan mikro, iaitu sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar, dan organisma ialah hidupan. Terdapat berapa jenis mikroorganisma? Jadi di sini Muklimah akan tunjukkan 5 jenis mikroorganisma dan contoh-contohnya. Antum boleh merujuk buku teks pada muka surat 21 dan juga 22. Maaf, 21, 22 dan 23. Yang pertama ialah fungi. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Yeast dan mucor dan penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Okey, ini adalah contoh-contoh kulat, mucor dan yeast dan juga penicillium. Yang kedua ialah protozoa. Protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Contoh-contoh protozoa adalah Paramecium seperti tapak kaki itu, Euglena, Amoeba dan Plasmodium. Yang ketiga adalah alga. Alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Alga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ingat tak antum? Apa dia proses fotosintesis? Okay, contoh alga ialah seperti rumpai laut, chlorella, spirulina, spirogyra. Seterusnya bakteria. Bakteria pula wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Biasanya kita boleh lihat di bawah mikroskop, memang cantik bakteria ni. Dia ada banyak warna, dia ada banyak bentuk dan saiz. Bakteria boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Kebanyakan bakteria memperoleh makanan daripada bahan yang telah reput dan juga pada benda-benda badan benda hidup yang lain. Bakteria Salmonella ni dia selalunya menyerang di kawasan perut. Jadi itu sebab kita kena selalu menjaga kebersihan. Terutama bila kita nak makan, kita perlu bersihkan tangan, kemudian bacalah doa makan. Dan yang terakhir ialah virus. Virus ni dia lebih halus daripada mikroorganisma yang lain. Virus ni dia hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Apakah contoh-contoh dia? Contoh-contohnya ialah dalam gambar ni virus HIV, virus influenza, virus hepatitis B dan virus Bacteriophagus. Siapa tahu yang sekarang ni apakah nama virus yang sedang melanda dunia sekarang? Ya, virus corona ataupun kita panggil COVID-19. Jadi terdapat 5 jenis dan 5 jenis mikroorganisma yang telah Muklimah terangkan tadi. Okey, antum boleh lihat rajah di bawah. Okey, seperti manusia, mikroorganisma ni juga dia menjalankan proses hidup dia.
Proses hidup yang dilakukan oleh mikroorganisma ialah apa? Okey, dia ada 3 proses hidup. Yang pertama ialah bertumbuh, yang kedua ialah bergerak, yang ketiga ialah bernafas. Proses hidup yang pertama ialah bertumbuh. Okey, macam mana kita nak tahu mikroorganisma ini bertumbuh? Kita boleh jalankan eksperimen. Contohnya antum ambil sekeping roti seperti dalam gambar rajah. Kemudian antum titiskan beberapa titisan air di atas permukaan roti. Kemudian antum letakkan roti itu di kawasan yang gelap. Jadi dalam tempoh seminggu, antum boleh melihat beberapa perubahan yang berlaku di atas permukaan roti itu. Contohnya selepas seminggu, antum boleh memerhatikan permukaan roti tersebut akan bertumbuh kulat. Okey, jadi itu membuktikan mikroorganisma telah bertumbuh. Yang kedua, bergerak. Kalau kita nak tengok mikroorganisma ini bergerak, kita perlu melihat di bawah mikroskop. Okey, gambar rajah dalam tu menunjukkan paramecium. Jadi bila kita lihat di bawah mikroskop, kita boleh nampak paramecium akan berada di tempat yang berbeza. Yang ketiga ialah proses hidup bagi mikroorganisma ialah bernafas. Bagaimana kita nak tengok ataupun nak lihat mikroorganisma ini bernafas? Sebenarnya kita tak boleh tengok pun, tapi kita boleh lihat kesan dia. Pernah tak antum lihat ibu antum membuat dough ataupun untuk membuat donat contohnya. Jadi ibu antum akan masukkan yeast di dalam adunan dough. Kemudian ibu antum akan menutup dan biarkan seketika adunan tersebut. Selepas 30 minit, kita akan dapati saiz dough telah pun meningkat. Jadi itu menunjukkan mikroorganisma telah pun bernafas. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama ialah air. Kehadiran air sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Yang kedua adalah udara. Udara maksudnya kehadiran udara yang sesuai juga boleh menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya dia terdedah kepada udara. Yang ketiga, suhu. Suhu air yang sesuai, persekitaran yang lembap dan panas sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tetapi sekiranya kawasan tersebut terlalu panas, maka pertumbuhan mikroorganisma ini akan menjadi lambat. Okey, yang keempat adalah nutrien. Kehadiran nutrien ini sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Dan yang terakhir adalah keasidan. Jadi tahap keasidan ni, tahap keasidan cuka tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya dia terlalu masam, jadi mikroorganisma ni dia tak boleh bertumbuh. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.